konduktor bas, beliau kini bergelar jutawan. Mari kita lihat apa yang membuatkan anak jati Kuala Lumpur ini mampu mengubah kehidupannya sehingga berjaya menjadi filem produser yang terkenal di Malaysia, Singapura dan Brunei. Datuk Dr. Mat Yusof bin Mat Haslam lahir pada tanggal 24 April 1954 di Kuala Lumpur. Hai, saya Yusof Haslam. Saya berasal daripada Kuala Lumpur di mana saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada 24 April 1954. Ibu saya Bayah binti Talib berasal daripada Perak dan ayah saya Muhammad Haslam Han bin Haji Khan. Saya merupakan anak yang keempat daripada 7 adik-beradik. Buat peringkat permulaan, saya tinggal di kampung Datuk Keramat. Di ketika itu di zaman orang kata tengah perit lah, di mana ayah saya hanya seorang kerja sebagai seorang pemandu je. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Polis Depot dan meneruskan persekolahan hingga ke peringkat CJ Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Asal ni saya nak jadi inspektor polis. Apply inspektor polis tapi gagal. Kemudian dapat kerja sebagai pegawai penjara di Tepeng tapi saya tak berminat kerana jiwa saya lebih pada tempat asal saya di Kuala Lumpur. Saya sayang nak tinggal di Kuala Lumpur. Untuk menampung hidup, beliau harus menjadi konduktor bas selama 10 bulan dan telah melalui pelbagai cabaran dalam hidup sebelum menemui kejayaan yang diimpikan. Sepanjang penglibatan saya sebagai pegawai polis, belum ada mana-mana pegawai di bawah saya yang mempertikaikan kewibawaan saya. Dan awak jangan cuba jadi orang yang pertama. Kemudian saya berkecimpung dalam dunia filem bermula pada tahun 1973 penghujung, iaitu saya terlibat dalam filem-filem hitam putih lebih awal lah. Hitam putih masa itu pada tahun 72 dah penghujung saya dah berlakon dalam filem-filem hitam putih. Tapi hanya sebagai pelakon ekstra. You all tak dapat tengok saya mana satu. Saya jadi ekstra di belakang-belakang kan. Beliau mula menjinakkan diri dalam industri seni pada usia 19 tahun walaupun dibantah oleh arwah ayahnya. Dengan kepercayaan pada diri sendiri, beliau meneruskan kontrak dengan Shaw Brothers. Dan pada awal tahun 1970-an, Datuk Yusof Haslam memulakan kerjaya sebagai pelakon tambahan dalam filem-filem hitam putih keluaran Merdeka Studio. Saya mendapat peluang berlakon dalam filem permintaan terakhir, filem warna pertama keluaran Merdeka Film Production yang diarahkan oleh Datuk Jamil Sulong ketika itu. Saya berlakon bersama-sama dengan Uji Rashid, Nozi Nani dan juga Sony Abdullah. Itulah filem pertama saya betul-betul saya ada pegang watak sebagai watak pembantu dalam usia saya 19 tahun ke 20 tahun ketika itu. Masa tu industri filem kita masih tumbang ambing, masih dianggap sebagai sunset industry. Jadi saya mengambil kesempatan daripada keadaan itu sendiri, buat macam-macam kerja lah saya buat. Saya jual kereta, jual baju-baju bandel ni, buka kantin dan sebagainya. Untuk kita menampung kehidupan kita lah ya. Kalau nak harapkan berlakon filem ketika di zaman itu memang perit lah. Kita dapat peluang berlakon pun setahun sekali dengan bayaran pun ketika itu tak seberapa. Di sebalik kejayaan Datuk Yusof Haslam, wujud isteri yang sentiasa memberikan sokongan untuk menjadi yang terbaik. Datuk Yusof Haslam telah mendirikan rumah tangga yang pertama bersama Raja Nur Saadah pada tahun 1978 dan dikurniakan seorang cahaya mata yang bernama Muhammad Hafsyam. Namun, jodoh mereka tidak berpanjangan. Dalam soal perkahwinan ni, saya sebenarnya pernah berkahwin pada tahun 1978 dengan Raja Nur Saadah, isteri saya yang pertama dulu. Tapi kami berpisah pada tahun 1983, tak salah saya. Lepas tu saya berkahwin dengan Datin Fatimah Ismail. Pada tahun 1983, Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah telah diijab kabulkan sebagai suami isteri. Mereka dikurniakan 4 cahaya mata yang terdiri daripada 3 lelaki dan seorang perempuan. Anak pertama mereka ialah Faizal, manakala diikuti pula Syamsul, Syamin dan juga Syafiq. Keempat-empat anak beliau mempunyai bakat serta kerjaya yang tersendiri.
Saya Datin Fatimah binti Ismail, isteri kepada Datuk Yusof Haslam. Saya berasal daripada Pulau Pinang, dibesarkan di Johor, bersekolah di Johor dan akhirnya berpindah ke Kuala Lumpur sehinggalah saya berjumpa dengan Datuk Yusof Haslam. Akhirnya kami berkahwin pada tahun 1983. 38 tahun usia perkahwinan kami. Dan alhamdulillah dengan izin Tuhan, boleh katakan membawa satu anjakan paradigma dalam hidup saya. Saya mula berdikari, bekerja lebih keras lagi sehingga dapat buka sebuah restoran. Sebelum tu saya buka kantin kerajaan ya. Sepanjang perkahwinan kami, Datuk yang banyak beralah lah dengan saya. Tapi ramai yang bagi tahu saya Datuk seorang yang garang. Sebenarnya bagi saya dia tak garang. Kalau siapa kenal dia adalah seorang yang paling sabar dan cepat memaafkan orang. Di usia 30 tahun, pada 13 Mac 1985, Datuk Yusof Haslam menubuhkan syarikat produksi Scope Production Sdn Bhd. Lepas tu saya buka syarikat filem, iaitu saya terbitkan drama TV pada tahun 1985 di bawah penguasaan RTM. Barulah saya mulakan karier saya sebagai seorang penerbit filem pula. Di mana saya melahirkan filem pertama saya iaitu filem Bayangan Maut dengan dorongan isteri saya Datin Fatimah. Dia suruh saya buat filem. Dia kata, Yus, you buatlah filem. You dah banyak buat drama TV, cuba buat filem. Saya memberi sokongan penuh kepada Datuk untuk mencuburi bidang perfilman ini. Melangkah membuat filem pertamanya, Bayangan Maut, sehinggalah ke filem Sembilu. Saya memang sentiasa memberi sokongan kepada Datuk dan saya jugalah pengkritik nombor 1 Datuk. Filem pertamanya, Bayangan Maut, yang mendapat kutipan box office pada tahun 1991. Ianya merupakan titik permulaan beliau sebagai pengarah dan penerbit filem yang berjaya dan terkenal. Sembilu 2 pula menjadi sebuah sejarah bukan sahaja buat dirinya, juga industri filem tempatan kerana kutipan luar biasa iaitu 6.2 juta ringgit dan seterusnya digelar sebagai The $6 Million Man. Terus terang saya katakan saya pun takut nak buat filem sebab industri filem ini merupakan satu industri yang cukup banyak rintangan dia dan risikonya tinggi sebenarnya. Kalau dalam perjuangan contoh dia kalau askar tu 10 orang pergi berjuang, yang berjaya 2 orang dia, yang lagi 8 tu dengan parah, yang mati kena tembak. Itu contohlah saya bagi. Datuk KP Immigration pagi tadi. Pihak mereka akan jalankan operasi demi operasi. Setelah lebih 3 dekad menjadi pengarah, beliau telah berjaya menerbitkan lebih 40 buah filem dan berjaya menerbitkan 1,400 drama siri kepolisian, terutama drama bersiri Gerak Khas. Gerak Khas juga telah dinobatkan sebagai drama siri paling lama bersiaran di TV menerusi anugerah Malaysia Book of Records. Siri kepolisian terbitan Scope Productions ini bermula pada awal tahun 1999 di RTM dan berakhir pada 27 Mac 2021 di TV3 dengan berjudul Gerak Khas The Finale. Yang paling banyak sekali kita kami terbitkan ialah drama-drama bercorak kepolisian dan kemuncaknya ialah drama bersiri Gerak Khas yang telah kita terbitkan selama lebih 20 tahun. Kita telah terbitkan 1,000 siri televisyen dengan tajuk Gerak Khas saja. Ini merupakan satu pencapaian yang saya sendiri tidak pernah mimpi, saya tidak pernah terfikir. Dan saya rasa pencapaian ini juga adalah pencapaian daripada kerjasama staf saya, kru di belakang tabir, pelakon-pelakon yang terlibat dengan saya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kejayaan itu juga datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala kekurangan, kelemahan itu datang daripada diri saya. Di sebalik kejayaan Datuk Yusof Haslam dalam menghasilkan drama bersiri kepolisian itu, pastinya ada sokongan dalam kalangan sahabat. Sahabat beliau yang dimaksudkan ialah ASP Datuk Latifi Ahmad yang mencetuskan idea bagi menghasilkan drama kepolisian dan sering memberikan tunjuk ajar serta sokongan kepada Datuk Yusof Haslam agar drama yang dihasilkan itu dekat di hati penonton. Idea ni datang daripada rakan seperjuangan saya lah. Dia ni seorang pegawai polis iaitu Latifi Ahmad. Di Bukit Ahmad dia menjadi penasihat khas kepada Tan Sri Jim Damsudin yang mengarahkan filem Bukit Kepong. Selepas beberapa tahun kemudian apabila saya menubuhkan syarikat Scope Production, dia memberikan idea kepada saya lah. Kata dia, Soal Islam, kenapa you tak nak buat drama kepolisian? I boleh bantu you lah dari segi idea dan sebagainya. Dan kemudian lahirlah
tajuk Remang-Remang Kota Raya, iaitu drama kepolisian pertama terbitan Skop Production pada tahun 85. Sampailah ke drama bersiri Gerahas yang telah bertahan lebih 20 tahun ketika itu. Jadi saya ingin mengambil kesempatan inilah ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang terlibat di Bukit Aman ketika itu seperti Allahyarham DSP Roslan Ahmad. Saya kenang jasa dia. Dia juga banyak memberikan input, bantuan dan sebagainya, termasuk Datuk Syarun Anwar. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia, di atas sumbangan besar mereka dalam penerbitan drama-drama terbitan kepolisian dengan Skop Production. Kini, Datuk Dr. Yusof Haslam banyak memberikan peluang kepada 2 daripada 4 orang anaknya yang menunjukkan minat yang sama terhadap industri seni tanah air. Muhammad Syamsul Muhammad Yusof telah mengikuti jejak langkah ayahnya dalam menghasilkan filem-filem box office serta memenangi anugerah pengarah terbaik di Festival Filem Malaysia ke-23 di usianya 25 tahun. Dia mula menjadi pengarah pada 2008 menerusi filem Evolusi ke Aldrift. Selain filem aksi, Syamsul Yusof menjadi pengarah untuk beberapa filem seram dan antara yang paling diingati ialah filem Munafik 2 yang memecah rekod kutipan hampir 40 juta ringgit pada tahun 2018. Selain Syamsul Yusof, Syafiq Yusof atau nama sebenar beliau Muhammad Syafiq bin Muhammad Yusof merupakan adik kepada Syamsul juga telah menunjukkan minat yang sama seperti abang dan ayahnya. Dia memulakan kerjaya sebagai pengarah filem melalui filem Sam, Saya Amat Mencintaimu. Ketika itu, Syafiq Yusof baru berusia 18 tahun dan dinobatkan sebagai pengarah harapan pada tahun 2013. Saya tak terperanjat kalau anak-anak saya mengikut jejak langkah bapa mereka sebab memang sedari kecil diorang dah hidup di kalangan orang-orang filem. Setiap kali hari jadi mereka, saya belikan kamera untuk mereka. Jadi memang minat mereka daripada kecil lagi. Dan mungkin kerana mereka bercita-cita tinggi, ingin melebihi bapa mereka dan mencapai kejayaan. Ketiga anak saya ini merupakan anak-anak yang kebanyakan mewarisi kejayaan saya, kerjaya saya, ya. Mungkin bakat saya sedikit, ya. Mereka telah menyambung perjuangan saya sebagai seorang pembikin filem, pelakon filem. Syukuri nikmatlah, ya. Kerana anak-anak saya dia meneruskan perjuangan saya, especially Syamsul dan Syafiq. Ini sesuatu yang di luar jangkaan saya. Saya juga tidak pernah memaksa anak saya untuk menjadi seorang pengarah filem, untuk menjadi seorang pelakon filem. Ini datang daripada gerak keberanian mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, cita-cita mereka sendiri. Dan saya bersyukur kerana sekurang-kurangnya setelah saya meniti penghujung usia saya, ya. Kerana saya tahu kerana generasi muda pada hari ini mereka akan pembikin filem muda. Ya, saya telah melalui zaman saya sebagai pelakon, sebagai pengarah filem sampai usia dah 50-an ketika itu. Jadi saya menumpukan pada drama-drama televisyen, program-program televisyen dan menjadi penasihat kepada syarikat Skop Production, begitu juga penasihat kepada anak-anak saya Syamsul dan Syafiq. Pada 28 Jun 2018, Open University Malaya (OUM) telah menggunakan ijazah kehormat Doktor Sastera Perfilman kepada Datuk Yusof Haslam atas sumbangannya kepada industri perfilman Malaysia. Antara anugerah yang diterima beliau ialah penganugerahan ACP Kehormat daripada Polis Diraja Malaysia pada 2012. Pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-4. Anugerah khas juri Panca Delima di Festival Filem Malaysia ke-9. Anugerah filem box office Panca Delima di Festival Filem Malaysia 10, 12 dan 13. Darjah Ahli Mangku Negara yang dikurniakan pada 5 Jun 1993. Darjah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk pada 2 Jun 2001. Anugerah Sri Angkasa untuk drama bersiri TV terbaik Gerak Khas pada tahun 2000 dan UDC Asia Best Film Producing Company of the Year 2011. Syukur pada Allah SWT kerana sesuatu yang menjadi ketakutan saya sebagai produser filem
tercapai di mana saya telah menerbitkan 14 buah filem di luar jangkaan saya, tapi berlaku dengan izin Allah SWT, dengan usaha kita, dengan disiplin kita, dengan kerja keras rakan-rakan, orang-orang keliling seperti arwah Yusof Kelana, kru-kru dan sebagainya, pelakon-pelakon saya yang begitu setia dengan saya, rakan-rakan seperti saudara Galak ya, yang begitu boleh katakan sahabat sejati lah, yang bersama-sama dengan saya berjuang susah dan senang. Dari seorang konduktor bas, kini Datuk Dr. Yusof Haslam bukan sahaja mencipta nama besar, tetapi dia telah memberi kesan yang hebat di dalam industri perfilman Malaysia. Legasinya kini akan diteruskan oleh anak-anak beliau.